Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada dalam keadaan mungkin hujan yang lebat kan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan maknanya dapat hadir, sama ada mungkin secara berdepan ataupun secara maya ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita, insya-Allah. Baik. Jadi hari ini kalau kita tengok dari sudut bilangan hari berkaitan dengan isu yang saya yakin tuan-tuan pun ada ikut perkembangannya, iaitu berkaitan dengan Taufan Al-Aqsa. Ini adalah hari yang ke-15. Semalam dan juga hari ini pelbagai NGO sedang bertungku lumus mengumpulkan barang-barang untuk disumbangkan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza yang berpusat di Mapim, di Bandar Serinya kat Dengkil. Jadi alhamdulillah, jadi saya sempat juga pergi sebentar tadi. Ramailah daripada kalangan NGO yang turun, dan kita rasa satu yang bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada masyarakat, rakyat kita, bahkan pada pemimpin kita, ya, ini dari sudut cakna tentang berkaitan dengan isu Palestin ini. Cuma pada malam ini mungkin saya nak berkongsikan berkaitan dengan bagaimana sirah Nabi SAW, dan dari sudut bagaimana Nabi menghalakan para sahabat ini hingga membentuk kecintaan mereka terhadap Baitul Maqdis. Di samping kita boleh belajar dari sudut, selain daripada mungkin ada sumbangan wang ringgit yang kita keluarkan, mungkin ada doa yang kita panjatkan kepada saudara-saudara kita, mungkin ada tenaga yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa lagi perkara yang boleh kita contribute Jadi kita akan belajar daripada sirah Nabi SAW. Baik, pertamanya saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat kepada sejarah daripada mula kelahiran Nabi SAW. Kita bahas dalam pertemuan yang lalu kelahiran Nabi SAW, iaitu pada umur Nabi SAW 40 tahun. Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun, dan kemudiannya berdakwah di Madinah 10 tahun. Nabi berada ataupun berpusat di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun. Namun pada hayat Nabi SAW, Masjidil Aqsa belum dibebaskan. Kemudian datang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun.
Kemudian beliau pun wafat, digantikan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah selama 10 tahun. Tetapi dalam masa 3 tahun pertama pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada umat Islam untuk membuka kota Baitul Maqdis. Ini bilangannya selepas 5 tahun kewafatan Nabi SAW. Jadi kita tengok daripada mula Nabi SAW menjadi Rasul sehingga terbebasnya Baitul Maqdis mengambil masa kurang lebih 28 tahun. Kemudian Baitul Maqdis berada di bawah pemerintahan umat Islam selama lebih 400 tahun sebelum ia sekali lagi dijajah oleh tentera salib pada tahun 1099 Masihi, dan ia mengambil masa 88 tahun untuk dibebaskan, iaitu pada tahun 1187. Ini yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ini ambil masa selama 88 tahun. Kalau kita tengok hari ini, dah berapa tahun Palestin, Masjid Al-Aqsa dijajah? Kalau kita bermula daripada penjajahan yang awal sebelum daripada Israel adalah penjajahan British, dan ini pada tahun 1917 melalui perjanjian Balfour 1917, dan hari ini kita berada pada tahun 2023. Berapa tahun? Dah lebih daripada 100 tahun, 106 tahun. Agak-agak berapa lama lagi yang kita perlukan supaya Masjid Al-Aqsa dibebaskan? Pertamanya, kita tidak ada keraguan bahawa ia akan dibebaskan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surah Al-Isra bahawa ia akan dibebaskan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-7, wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini bila datangnya janji Allah Subhanahu wa taala, fa iza jaa wa'dul akhirah, janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam ini kuat, dan mereka akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa seperti masuknya ia pada kali pertama. Bila kali pertama? Iaitulah pada zaman Umar Al-Khattab, hasil daripada strategi dan juga didikan Nabi SAW. Jadi dari sudut Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan itu, kita tidak menafikan, bahkan kita sangat yakin. Cuma perkara yang perlu kita fikirkan, muhasabah, kenapa masih belum dibebaskan setelah 100 lebih? Apa faktor yang menghalang kepada pembebasan? Untuk kita muhasabah kepada kita dan juga dalam kalangan umat Islam kita. Maka strateginya adalah kita berbalik kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pembebas-pembebas terdahulu, pada zaman Umar Al-Khattab, pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang berlaku pada zaman tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan untuk membuka kota Baitul Maqdis. Jadi kalau kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi SAW melaksanakan 3 bentuk persediaan, 3 bentuk persiapan
tiga bentuk movement, pergerakan. Apa yang pertama, yang selalu hari ini bila kita sebutkan tentang isu Palestin, kita akan sebut persediaan ini ataupun movement ini, iaitu dari sudut militeri, ketenteraan. Sampai orang Malaysia pun tanya kenapa tak hantar orang Malaysia pergi ke Gaza kan. Jadi dalam fikiran kita, kita memikirkan tentang persiapan ketenteraan, military preparation dan juga military movement, ketenteraan. Tapi dalam fasa 23 tahun dakwah Nabi SAW, bila Nabi SAW mula untuk melakukan dari sudut pergerakan ketenteraan ini, ia berlaku pada tahun 7 Hijrah, iaitu 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Maknanya dah hujung dah. 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, yang bermula dengan peperangan Mu'tah. Mu'tah adalah satu tempat yang hari ini berada di Jordan, yang mana berlaku peperangan Mu'tah adalah peperangan yang pertama dengan Rom, yang mana Rom pada ketika itu menguasai tanah Baitul Maqdis, tanah Palestin. Sebelum Rom, Parsi yang mana menguasai. Sebab Rom dan Parsi ini adalah dua kuasa besar yang masing-masing berebut. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebut Alif Lam Mim, Rum telah kalah. Ini ayat ni, surah Rum turun ketika mana Nabi SAW berada di Makkah. Allah ceritakan tentang Rum kalah dengan siapa? Rum kalah dengan Parsi. Di mana? Fi adnal ar. Adnal ar ini adalah tempat yang paling rendah, kawasan muka buminya di atas bumi ini. Dan bila kita tengok tafsiran dan juga kajian semasa, ia adalah merujuk kepada tanah yang berdekatan dengan Dead Sea, Bahrul Mayyit, yang mana Bahrul Mayyit ni dia sempadan di antara Jordan dan juga Palestin. Dan satu tempat yang mana disebutkan kawasan yang paling rendah berada dalam kawasan Palestin, iaitulah Jericho ataupun Ariha dalam bahasa Arab. Maknanya Baitul Maqdis ataupun Palestin ini adalah satu tempat yang memang menjadi aim oleh kuasa-kuasa besar. Sebab apa? Kenapa orang nak berebut sangat kan Baitul Maqdis ni? Jadi bila saya sebut Baitul Maqdis ni, maknanya merujuk kepada kawasan Palestin lah. Cuma Baitul Maqdis adalah istilah yang digunakan oleh Nabi SAW. Jadi saya menggunakan istilah tersebut. Jadi kenapa? Kerana sejarah sebelum datangnya ini dari sudut Nabi SAW diutuskan pun, terdapat nabi-nabi yang mana berada di Baitul Maqdis. Antaranya adalah nabi yang diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kekuasaan kepada orang lain, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Tuan-tuan pernah dengar orang sebut siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Sebab apa? Bukan kerana janji dan juga sejarah dalam Islam, tetapi dari sudut hubungan ataupun geopolitiknya. Ini kawasan yang strategik, yang ada kawasan Mediterranean, Red Sea dan juga ada kawasan-kawasan berhampiran yang banyak dari sudut sumber-sumber Arab, Iraq, Mesir, Biladus Syam, bahkan Turki dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah,
Rom telah menang, kerana Quran sebutkan fi bid'i sinin, iaitu dalam beberapa tahun Rom akan kembali menang ke atas Parsi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti apa yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, iaitu kemudian Rom menang ke atas Parsi. Maka peperangan yang pertama dengan Rom untuk mendapatkan Baitul Maqdis itu berlaku pada tahun 7 Hijrah. Iaitu dalam peperangan Mu'tah. Itu baru Nabi SAW melaksanakan dari sudut military preparation, ketenteraan. Dan kemudian tahun yang ke-9 Hijrah, ada lagi satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk, juga peperangan dengan Rom, tetapi tak berlaku peperangan tersebut kerana Rom lari. Takut Rom ni, walaupun dia kuasa besar. Sebab apa? Waktu peperangan Mu'tah, umat Islam ada sekitar 2 ke 3 ribu, tentera Rom 200,000. 100 kali ganda, betul, 100 kali ganda ke 10 kali ganda, 100 lah kan. 2,000 dengan 200,000. Jadi mereka kata kalau peperangan Mu'tah Nabi SAW tak ikut, maknanya tak bersama, Nabi hantar pada sahabat. Kalau peperangan Mu'tah Muhammad tak ikut pun mereka boleh menang. Ini peperangan Tabuk yang mana Nabi SAW sendiri menjadi pemimpinnya, maka mereka pun lari cabut tanpa berlaku peperangan. Dan kemudian sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi mengarahkan untuk menghantar tentera Usamah untuk meneruskan ekspedisi membuka kota Syam. Apa yang saya nak sebutkan adalah dari sudut ketenteraan ini, dia berlaku 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Agak lewat dari sudut umur dakwah Nabi adalah 23 tahun. Jadi apa yang Nabi SAW buat sebelumnya, selain daripada yang pertama tadi dari sudut militeri, dia bukan yang pertama sebenarnya, yang ketiga, tapi saya mula daripada belakang. Jadi sebelum daripada persiapan dari sudut ketenteraan, apa yang Nabi SAW lakukan sudah tentu adalah persiapan dari sudut politikal. Maknanya boleh menggunakan politikal punya kuasa sebelum daripada militeri. Bila ia berlaku? Pada tahun ke-6 Hijrah. Ini ketika mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Nanti kita bahaskan perjanjian Hudaibiyah dengan lebih lanjut, tapi saya sebut secara umum dulu. Ini perjanjian Hudaibiyah ini berlaku pada tahun 6 Hijrah. Apa yang termaktub dalam perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ini adalah perjanjian Nabi dengan orang musyrikin. Ringkasnya, Nabi SAW pada tahun 6 Hijrah itu Nabi nak pergi melaksanakan umrah dengan para sahabat. Jadi bila Nabi dekat sampai dengan Makkah di Hudaibiyah, nama tempatnya Hudaibiyah, maka Nabi dilarang. Nabi hantar utusan Nabi untuk beritahu orang Quraisy, kami mai ni bukan nak berperang tak, kami mai ni nak apa, nak menunaikan umrah. Tapi apa yang berlaku, mereka tak bagi, dan akhirnya berlakulah perjanjian tersebut. Dan antara isi perjanjian itu adalah Nabi boleh datang tahun kemudian untuk melaksanakan umrah. Dan antara isinya dalam perjanjian Hudaibiyah itu adalah genjatan senjata. Iaitu tidak ada peperangan lagi di antara orang Makkah dan juga orang Madinah. Kalau kita tengok map, Madinah, selatan Madinah adalah Makkah, di bawah pada Makkah adalah Yaman. Jadi bila mana Nabi SAW telah ada perjanjian dengan orang Makkah, maka tidak ada dari sudut pertentangan dan juga peperangan dari sudut sebelah selatan. Tinggal lagi Yaman yang bawah daripada Makkah. Yaman pada waktu itu gubernur dia menghantar surat kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya.
walaupun dia tidak menzahirkan Islamnya kerana Yaman adalah negara Kristian. Jadi dia menghantar surat bahawa dia telah memeluk Islam, maka dia pun telah menjadi sekutu kepada Rasulullah SAW. Maka di sebelah selatan Madinah telah secure dari sudut berlaku apanya pertentangan dan juga peperangan. Maka apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi mulakan bukan terus serang Rom. Nabi mulakan dengan Nabi menghantar surat kepada Heraklius, bagi hantar surat aslim taslam, kalau kamu masuk Islam kamu akan selamat. Jadi mereka menolak. Kemudian berlakulah peperangan yang pertama setahun kemudiannya. Itu adalah dari sudut persiapan politik. Hari ini tuan-tuan dan juga saya, kita tak ada kemampuan dari sudut kalau nak jadi tentera, kita tak ada kemampuan dari sudut kuasa politik. Ke ada orang politik ke ada SU politik tak ada. Kita tak ada kuasa dari sudut politik. Apa yang kita boleh buat selain daripada sumbangan kita, masa, tenaga, doa, wang ringgit, kan? Yang Nabi SAW lakukan yang lebih lama, tadi kita sebut tentang daripada 6 Hijrah dan juga 7 Hijrah, ini 4 ke 5 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW lakukan daripada awal turunnya wahyu? Persiapan dari sudut apa? Yang paling utama iaitulah persiapan dari sudut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ia bermula daripada, kalau ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan antara ayat-ayat yang awal turun pada fasa dakwah Nabi SAW sebelum dakwah Nabi secara terang-terangan, ini 3 tahun yang pertama, antara ayat yang turun pada Nabi SAW yang awal turun adalah surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Apa arahan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Hujan-hujan ni sejuk, sedap selimut kan. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk melaksanakan solat malam. Kerana pada waktu tu belum ada lagi solat 5 waktu. Di awal dakwah Nabi SAW ni belum ada solat 5 waktu. Jadi solat yang diwajibkan adalah, pada permulaannya adalah solat malam. Dan ia kekal wajib kepada Nabi SAW dan juga para sahabat ketika mana turunnya surah tu. Ibn Abbas menyatakan bahawa ia wajib kepada para sahabat selama setahun, kemudian diringankan dan masih kekal wajib kepada Nabi SAW. Tapi nak sebutkan, bila Allah perintahkan untuk melaksanakan solat, ke mana arah kiblat? Maka sudah tentu arah kiblat ini adalah Masjidil Aqsa. Kerana apa? Kerana peristiwa perubahan kiblat. Kalau tuan-tuan pergi umrah kan, pergi ke Masjid Qiblatain tu kan, peristiwa perubahan kiblat itu berlaku bila? Pada tahun yang kedua Hijrah. Maknanya selepas 14 tahun setengah lebih kurang kan. Dakwah Nabi SAW 13 tahun di Makkah, 1 tahun setengah di Madinah, barulah berubah kiblat daripada menghadap ke Masjidil Aqsa ke menghadap ke Baitullahil Haram. Maknanya pada permulaan solat ia diwajibkan, maka solat itu ditunaikan menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kat depan saya ni, saya tanya kan, kita bersolat hari ni kan, menghadap ke Baitullah kan, ke ada Masjidil Aqsa tak ada? Ini kita bersolat menghadap ke Baitullahil Haram. Kalau saya tanya, siapa daripada kalangan tuan-tuan yang rasa teringin, sama ada dah pernah pergi ataupun belum pernah pergi, teringin nak pergi ke Makkah? Jadi semua, saya yakin semua akan jawab mesti teringin. Walaupun yang dah pergi,
kan. Hatta yang pergi haji ke, yang pergi umrah ke, kadang-kadang orang yang balik daripada umrah naik flight, on the way naik flight nak balik tu pun dah rasa rindu dah nak pergi lagi, kan. Sebab apa? Sebab kita dah dibiasakan keterikatan kita dengan Makkah, kan, dengan Kaabah itu adalah keterikatan dari sudut rohani, kan. Ya, ini kita rasa kerinduan tu nak pergi sebab apa? Ini kiblat kita. Kita solat sehari semalam 17 rakaat. Ini kiblat kita. Nah, jadi rasa kecintaan kita tu menyebabkan kita rasa membuat-buat rindu untuk pergi ke Kaabah. Dan inilah yang mana berlaku kepada para sahabat. Apabila kiblat pertama mereka adalah Masjidil Aqsa, yang menyebabkan mereka rasa membuat-buat, kan, untuk pergi berziarah ke Masjidil Aqsa, kan. Kerana apa? Kerana keterikatan mereka itu adalah dari sudut kerohanian, kan. Ini kiblat pertama kami, kan. Dan sepatutnya juga maknanya kita merasainya sebagai kiblat pertama umat Islam, walaupun kita tak pernah solat, kan, menghadap ke Masjidil Aqsa, kan. Jadi itu kiblat pertama Nabi, yang mana, kan, para sahabat juga merasai, kan, keterhubungan ataupun keterikatan dengan kiblat tersebut. Maka kita tengok ada beberapa orang sahabat yang mana datang kepada Nabi SAW, antaranya adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam datang kepada Nabi SAW dan dia bagi tahu kepada Nabi, dan aku nak pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW bertanya, nak pergi sana buat apa? Ada perniagaan ke? Sebab orang Arab ni mereka akan pergi ke Syam. Syam ni termasuk dengan Palestin lah, akan pergi ke Syam pada musim panas, mereka akan berjual beli di sana, berniaga. Jadi Al-Arqam kata tidak. Maka Nabi SAW mengisyaratkan, Al-Arqam kata bukan nak pergi berniaga, nak pergi solat lah, kan. Maka Nabi SAW sebut, mengisyaratkan tangannya ke Mekah, maknanya Baitullah, sallu huna, kan, solatlah di sini. Nabi SAW perintahkan untuk solat di sini. Apa maknanya? Nabi SAW tidak mengizinkan untuk para sahabat pergi ke Masjidil Aqsa ketika mana ia berada di bawah penjajahan. Cuma larangan Nabi SAW, dia bukan larangan yang bersifat qat'i, maknanya larangan yang membawa maksud haram untuk pergi. Sebab apa? Sebab ada hadis yang lain, ada sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi, dia bernazar bahawa kalau dia hilang penyakit dia akan pergi solat ke Masjidil Aqsa. Dia datang tanya kepada Nabi, aku bernazar ni, sebab nazar wajib ditunaikan. Maka Nabi SAW kata tak apa, maknanya boleh tidak dia melaksanakan nazar tersebut. Nabi kata solatlah di sini, di masjid Nabi ataupun di Makkah, solatlah di sini. Dia mendesak Nabi, aku nak pergi ni, sebab aku dah nazar ni. 2-3 kali dia desak Nabi, Nabi kata ikut suka lah, sya'nuka izan. Jadi bila Nabi SAW berkata sedemikian, itu menunjukkan bahawa larangan itu bukanlah larangan yang menunjukkan larangan haram, maknanya kalau ada orang yang nak pergi ataupun yang dah pergi, tidaklah melakukan sesuatu yang haram. Bahkan dari sudut hukum berziarah ke Masjid Al-Aqsa ni pelbagai pandangan para ulama, kan. Tapi kalau kita tengok isyarat Nabi, Nabi tidak membenarkan. Dari sudut apa? Dari sudut political view, bukan dari sudut haram hukum. Nabi melarang dari sudut political view. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat yang hampir serupa, iaitu pada ayat yang ke-7 yang saya bacakan tadi, Suratul Isra. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, umat Islam pada akhir zaman, umat Islam yang akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa
Allah kata fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Ini ketika mana datangnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk membuka Masjidil Aqsa, membuka kota Baitul Maqdis, umat Islam akan masuk, sebelum masuk ke dalam Masjidil Aqsa tu mereka buat apa? Liyasu'u wujuhakum, mereka memburukkan wajah-wajah Bani Israel, wajah-wajah orang-orang Yahudi. Apa makna memburukkan wajah? Antara tafsiran semasa membawa maksud memberikan bad image, mendatangkan image yang buruk kepada orang Yahudi. Jadi kalau kita daripada Malaysia ini ataupun daripada mana-mana negara di luar Palestin diajak oleh Israel sendiri untuk datang ke Masjidil Aqsa untuk solat di sana, apa tujuannya? Kenapa dia menghalang orang Palestin untuk pergi solat kalau betul dia buka kepada umat Islam? Tujuannya adalah untuk menampakkan bahawa Masjidil Aqsa ni tak ada apa-apa. Umat Islam boleh datang ziarah, boleh solat dalam Masjidil Aqsa, boleh dapat pahala macam mereka pergi Mekah, pergi umrah, tak ada masalah. Kami tak halang pun. Nampak kita memberi dari sudut image yang baik. Maka saya dari sudut saya sendirilah, ini berpegang maknanya dari sudut tidak boleh maknanya kita pergi berziarah kecuali selepas daripada pembebasan Masjidil Aqsa. Niat kita ada, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan nak berpegang, ada sebahagian fatwa di Malaysia pun ada yang membenarkan, tak ada masalah lah. Cuma saya sebut saya sendirilah. Cuma kita mengikut fatwa lah di tempat kita. Baik, tapi apa yang saya nak fokuskan adalah dari sudut Nabi SAW mengajarkan di sini, dari sudut selain daripada mengikat Masjidil Aqsa dari sudut kerohanian sebagai tempat ataupun arah kiblat, Nabi menerapkan dari sudut ilmu pengetahuan yang saya sebutkan tadi. Ilmu pengetahuan ini adalah fasa yang paling lama Nabi SAW terapkan ke dalam diri para sahabat, yang mana ketika mana Nabi berada di Makkah, antara surah-surah yang turun ketika mana Nabi berada di Makkah adalah surah-surah yang mendatangkan kisah-kisah. Kisah-kisah dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan baca, kebanyakannya surah-surah itu adalah Makkiyah, yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok sirah daripada Nabi Ibrahim AS hingga Nabi Isa, majoriti para Nabi itu ada kaitannya dengan Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim disebutkan dalam riwayat antara pendiri pertama Baitul Maqdis, walaupun ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishaq lahir di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria duduk di Baitul Maqdis. Nabi Yahya yang kemudiannya lahir daripada ibunya Maryam pada zaman yang sama, iaitu Isa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebelumnya, yang mana juga berpusat di Baitul Maqdis. Nabi Musa walaupun duduk di Mesir, membesar di Mesir, dakwah di Mesir, tapi dijanjikan kepadanya tanah Baitul Maqdis. Dan terakhir adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diisrakan ke Masjidil Aqsa. Jadi semua Nabi ini ada kaitan kehidupan mereka, dakwah mereka dengan Baitul Maqdis. Jadi nak menunjukkan bahawa ia mengajar kepada para sahabat, selain mengetahui tentang sirah para Nabi ini dari sudut dakwahnya, dari sudut orang yang datang menentang para Nabi, dari sudut apa yang menimpa kepada umat Nabi tersebut, mereka juga dihubungkan tentang kepentingannya Masjidil Aqsa dalam kehidupan mereka. Hingga kan isu tentang Masjidil Aqsa, isu tentang Baitul Maqdis ini, dia bukan viral. Viral lah, zaman kita guna ayat viral. Bukan kata viral kepada pembesar-pembesar
macam Sayyidina Umar, macam Abu Bakar kan. Maknanya orang yang ada kuasa, orang yang ada kedudukan saja. Bahkan nak kata viralnya itu sampai orang yang tukang cuci pun tanya kepada Nabi SAW, apa yang aku boleh lakukan untuk membantu Baitul Maqdis kan? Dalam hadis disebutkan bahawa seorang khadam Rasulullah SAW, Maimunah binti Sa'ad, datang kepada Nabi SAW menyatakan bahawa dia bertanya kepada Nabi, kalau kami tidak dapat untuk menziarahinya, apakah yang patut kami lakukan? Maka Nabi SAW menyebut bahawa jika kalian tidak mampu mengunjunginya, maka hantarkanlah minyak yang akan digunakan untuk menyalakan pelita-pelita di sana. Maknanya kalau kita dalam bahasa mudah hari ni, hantar duit lah kan? Ataupun hantar sumbangan kita, yang mungkin kita dah semua dah buat dah. Tapi nak sebutkan Maimunah ini adalah khadam Nabi SAW. Dari sudut kenapa sampai kepada khadam pun, maknanya memikirkan tentang pembebasan Masjidil Aqsa, menunjukkan bahawa cerita itu berkaitan dengan Masjidil Aqsa itu. Ilmu tentang Baitul Maqdis itu, tentang Masjidil Aqsa itu adalah ilmu yang diviralkan oleh para sahabat, hingga semua orang asyik duk sebut tentang Baitul Maqdis. Azan tu kita azan tu. Sekarang ni saya sambung sikit ni. Baik, saya ambil sikit lagi masa 5 minit insya-Allah. Jadi kita sebutkan tadi Nabi SAW melakukan 3 preparation ataupun pergerakan, dan pergerakan yang awal yang Nabi SAW laksanakan adalah dari sudut penyebaran ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepentingan dan juga kecintaan terhadap Baitul Maqdis. Sebelum berlakunya dari sudut political punya preparation, sebelum berlakunya military preparation, maka ia berlaku dari sudut penyebaran ilmu berkaitan dengan Baitul Maqdis. Penyebaran ilmu ini dia berlaku bersama dengan keterikatan ilmu itu dari sudut kerohanian. Hari ini mungkin generasi hari ini tak faham kenapa Masjidil Aqsa ni sebahagian daripada akidah umat Islam, tak ada dalam rukun iman pun. Jadi perlunya dari sudut penyebaran ilmu, ini kita sebut ia adalah sebahagian daripada Madinatul Rasul, tempat Rasul-Rasul dahulu diutuskan. Ia disebutkan dalam Al-Quran. Jadi keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita kepada Al-Quran tak sempurna, melainkan keimanan juga keyakinan kita kepada salah satu daripada tanah suci umat Islam, iaitulah Baitul Maqdis. Dan saya nak bawa tuan-tuan, nak membuktikan bahawa pentingnya dari sudut ilmu pengetahuan ini, bagaimana terbukanya Baitul Maqdis pada zaman Salahuddin. Zaman Salahuddin, kenapa jatuhnya Baitul Maqdis itu ke tangan tentera salib? Antara sebabnya adalah kelemahan umat Islam sendiri. Waktu itu berlaku sama seperti mana kita berada sekarang ini. Dari sudut ta'assub mazhabnya, mazhab ni pula pelbagai, mazhab akidah, mazhab fiqh, mazhab tasawuf. Jadi berlaku perpecahan, kafir mengkafirkan, sama macam kita hari ni. Dari sudut penguasa pula, dari sudut umat Islam jati dirinya lemah. Maka siapa yang mana bangun untuk membangunkan ataupun menyedarkan umat Islam semula pada waktu itu? Antaranya adalah para ulama. Dan siapakah dia? Adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebab apa dia menulis kitab Ihya Ulumuddin? Kitab itu siap dikarang pada tahun 1100, iaitu setahun selepas daripada kejatuhan Baitul Maqdis ke tangan salib, kan? Jadi dia menulis kitab Ihya itu adalah untuk ajak dan kembalikan umat Islam melalui ilmu pengetahuan
supaya umat Islam ni bangun dan sedar tentang jati diri mereka. Ihya ulumuddin, iaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, bukan dari sudut belajar semata-mata, kerana pada waktu tu dari sudut pembelajaran ni memang ramai ulama, tapi membangunkan ilmu pengetahuan dari sudut segenap keseluruhannya, antaranya adalah dari sudut jati diri, kerohanian, dan kemudian diteruskan juga oleh para ulama. Antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dua ulama, Imam Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani ni selalu kita dengar nama-nama ni dalam bidang tasawuf. Tapi tasawuf mereka bukan tasawuf yang menyebabkan duduk rumah, duduk senyap semata-mata, tak. Tasawuf mereka adalah tasawuf yang mengislahkan masyarakat, yang mengeluarkan daripada madrasah-madrasah mereka ini pelajar-pelajar, dan antara pelajar daripada madrasah itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi peranan ilmu pengetahuan itu dibangunkan dalam kalangan umat Islam pada waktu itu, barulah lahir generasi seperti mana Salahuddin. Dia bukan terus main magic datangnya generasi, dan kita pun tak pada tunggulah nanti adalah tu orang jadi Salahuddin kan. Dia berlaku dengan ummah, bukan kata orang Palestin, tapi ummah seluruhnya bangun dengan ilmu pengetahuan tentang kepentingan isu Baitul Maqdis ini, yang menyebabkan lahirnya generasi sebagaimana Salahuddin. Dan kita sebutkan pembebas Masjidil Aqsa sebelum ini bukan daripada kalangan orang Palestin, Sayyidina Umar Al-Khattab orang Arab, Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, asal Iraq, bukan orang Palestin. Maka isu ini bukanlah isu semata-mata mereka nak mendapatkan tanah air mereka, rakyat Palestin, tapi itu ia adalah isu umat Islam, bagaimana kita membangun, yang kita sedar bahawa kepentingan itu, dan kita menyebarkan kepentingan ilmu pengetahuan itu dalam kalangan masyarakat kita. Dan ilmu pengetahuan yang saya maksudkan berkaitan dengan Baitul Maqdis ini, antaranya adalah tentang ilmu-ilmu kisah para Nabi. Yang ni kita mungkin duk cerita dah kisah para Nabi ni pada anak-anak kita, tapi kita boleh kaitkan juga Nabi ni dulu pernah maknanya masuk ke Baitul Maqdis, pernah memerintah. Contoh kita nak cerita Nabi Sulaiman, cerita macam mana kehebatannya, boleh bercakap binatang dengan binatang sebagainya, boleh arah angin, boleh macam-macam. Tapi nak sebutkan pusat dia di mana? Di Baitul Maqdis. Ini kita terapkan dari sudut kepentingan Baitul Maqdis tu di dalam perbincangan ataupun diskusi kita tentang para nabi. Jadi itu ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan ini dia tidak terhad kepada ilmu-ilmu Islam, maknanya tentang Quran, tentang hadis, tentang sirah. Kalau kita tengok dari sudut politik, sikit lagi dari sudut geopolitik, bagaimana Sayyidina Umar membuka Baitul Maqdis, bagaimana Salahuddin membuka Baitul Maqdis, sama dari sudut pergerakan politik dan juga pergerakan militeri. Ketika mana Nabi SAW menghantar tentera Usamah untuk membuka Biladus Syam, setelah itu terbukanya kota Baitul Maqdis pada zaman Sayyidina Umar perintahkan siapa? Amr bin As untuk membuka Mesir. Jadi kalau kita tengok kedudukan Baitul Maqdis itu, di sebelah atasnya, sebelah sini adalah Biladus Syam, sebelah bawahnya adalah Egypt. Dia dikelilingi dengan Mediterranean dan juga Red Sea. Boleh tengok map. Jadi kepentingan dua negara Syam dan juga Mesir ini untuk menguasai dan juga untuk bertapak kekuasaannya di Baitul Maqdis. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ketika mana mendapatkan kembali Baitul Maqdis daripada penjajahan, maka awalnya membuka Biladus Syam, kemudian setelah terbukanya Baitul Maqdis, untuk secure dari sudut kedudukan itu, hantar Amr bin As untuk membuka Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana dia membuka Baitul Maqdis? Dia berasal daripada berada di bawah pemerintahan Nuruddin Zenki di Syam.
perintahkan dia untuk pergi ke Mesir, masuk dalam kerajaan Fatimiyah, yang ni kemudian selama lebih kurang 11 tahun. Yang ni dia mendapatkan pengaruh dan mendapatkan kekuasaan di Mesir. Kemudian balik bersama di Damsyik, dan kemudiannya bergerak untuk membuka kota Baitul Maqdis. Itu dari sudut geopolitik. Maknanya ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis ni bukan terhad kepada ilmu agama, ilmu hubungan antarabangsa, ilmu dari sudut apa-apa sahaja ilmu yang mana kita boleh kaitkan dengan kepentingan Masjidil Aqsa, maka kita boleh kaitkan. Bahkan saya nak sebutkan kepada tuan-tuan last sekali, bagaimana British mula menguasai Baitul Maqdis pada tahun 1917. Dia bermula dengan menghancurkan Mesir dan juga Syam. Bagaimana dia menghancurkan? Menjajah Mesir, maknanya dia datang dan dia kembalikan jajahan dia tu dari sudut apa? Dia kembalikan rasa orang Mesir ni dari sudut jati diri mereka. Mereka ini adalah asal daripada keturunan Fir'aun, Fara'inah. Mereka berbangga dengan Fir'aun sampai ke hari ni pun. Jadi timbulnya satu golongan, antaranya adalah Ikhwanul Muslimin, nak mengembalikan jati diri orang Mesir ni kepada Islam yang sebenar. Bila di Syam dikuasai oleh siapa? Sekutu kepada British, Perancis, dan juga apa yang berlaku dijajah. Dan antara yang menentang penjajahan tu adalah Syekh Mustafa Sibai, Syekh Said Hawa, yang nak kembalikan umat Islam pada waktu itu kepada jati diri umat Islam yang sebenar. Dan selepas itu British menguasai Baitul Maqdis. Jadi nak sebutkan mereka pun dari sudut perancangan, mereka merancang untuk menguasai Baitul Maqdis 1800, tahun 1800. Bila mereka dapat kuasai 1917, 117 tahun. Apa persediaan yang paling lama? Ilmu. Jadi macam mana nak kuasai? Sebagaimana kuasai Sayyidina Umar kuasai 400 tahun selepas itu. Kemudiannya Salahuddin daripada pembukaannya, dan dia menguasai selama 700 lebih tahun. Dan mereka mempraktikkan hal yang sama, sama ada untuk membebaskan ataupun untuk menjajah Baitul Maqdis. Dia punya geopolitiknya itu sama. Maka itulah yang mana mereka kaji dan mereka tahu benda itu, menunjukkan bahawa mereka mementingkan ilmu pengetahuan sebelum daripada mereka bergerak kepada dari sudut politik dan juga dari sudut militeri. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian hari ini berkaitan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak terpisah dengan membawa isu Palestin ini. Dalam keadaan Nabi menyebarkan untuk kembali hidayah, untuk menyebarkan hidayah Al-Quran, Nabi juga menekankan isu kepentingan Palestin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.